A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini dapat kita bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bersiaran secara langsung. Siaran langsung dengan live pada pagi ini, iaitu kuliah subuh. Kuliah subuh kita pada hari ini dengan orang kata dengan topik yang agak hangat jugalah. Agak hangat juga. Iaitu bagaimanakah arak ini merosakkan akal, dan juga merosakkan kehidupan. Jadi saya terpanggil untuk mengulas tentang isu arak ni bukan apa sebabkan isu arak ni merupakan isu yang hangat pada hari ini. Dan terima kasih banyak sebenarnya saya tuan-tuan, saya round tadi nak cari tempat, minta maaf lewat sikit. Kuliah subuh kita lewat hari ini dan hari ini saya santai je pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang menanti dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah, happynya hari ini dah raya dah. Dah raya daripada Syawal. Tapi insyaAllah esok kami kita puasa balik semula lah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan melengahkan masa kita lihat tentang arak. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang nak mencuba, yang nak berminat nak jadi ejen kepada susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, susu apa ni, makanan sunnah, bayangkan. Ini penaja kita pada pagi ni. Penaja kita pada pagi ni. Terima kasih banyak dan insyaAllah kepada siapa yang berminat bolehlah menghubungi saya. InsyaAllah di boleh personal message. InsyaAllah saya akan minta semua penyelaras di orang kata dalam tim saya untuk bantulah, untuk memenuhi permintaan yang ada. Jangan risau tuan-tuan. Ini fresh lagi. Dan saya sini dah rasa memang sedap. Dalam ni ada 20 sachet. 20 sachet yang mana setiap paket tu kita just bancuh dengan air panas dan kita boleh minum macam tu je, insya-Allah. Dan terima kasih banyak yang tak henti semalam yang mohon nak jadi ejen dropship dan sebagainya. Insya-Allah tuan-tuan kita akan bantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua ni. Pagi-pagi lagi dah ramai follow. Terima kasih banyak. Okey, ramai pagi dari, minta maaf lah. Kita start pukul apa? 6.45. Okey lah tu Saya cari tempat tadi, ada tempat yang jadi kat sini, saya buat kat sini lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Quran jelas menyatakan bahawa arak itu haram walaupun ayat larangan diturunkan secara berperingkat, kerana pada awal perkembangan Islam arak ini menjadi budaya dalam kehidupan di kalangan masyarakat Arab untuk minum arak ni. Jadi Allah SWT berfirman, dan daripada kurma dan anggur kamu jadikan daripadanya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. An-Nahl ayat 67. Makna dulu jadi sumber pendapatan pula pada orang ramai pada ketika itu. Rasulullah SAW juga mengingatkan pengharaman arak bukan setakat minum, tetapi 10 golongan yang akan dilaknat oleh Allah SWT adalah orang yang memerah, meminta diperahkan arak, minum, membawa, menghantar, menuangkan, menjual, membeli, makan hasil jualannya serta meminta dibelikan minuman itu. Adalah ditegaskan bahawa minuman keras ini adalah haram di dalam Islam. Antara kisah penjagaan hati adalah mengenai bagaimana seseorang yang sejauh mana solehnya pun boleh diuji dengan pelbagai dugaan seperti wanita, harta benda, sehinggalah kepada minuman keras itu sendiri. Godaan yang paling kecil iaitu hanya minum secawan arak. Bagi orang yang tidak biasa minum, dia pasti akan mabuk. Bila dia sudah terperangkap dengan godaan yang kecil itu, bila dia mabuk, kemudian dia berzina dengan perempuan, dia kemudian berasa kesal dan terhina kerana amat berdosa, lalu memilih jalan yang sesat dan terus mensyirikkan Allah SWT. Itulah hikmah di sebaliknya orang yang mana orang ramai tak nampak kenapa Islam melarang minuman arak. Untuk makluman semua, isu semasa yang berlaku sekarang, akhir-akhir ini begitu banyak sekali di Malaysia berlaku kes pengguna jalan raya meninggal dunia akibat dilanggar oleh pemandu yang mabuk. Ini bukan isu resis, saya nak beritahu. Ini bukan isu ni kita anti agama, tak. Semua kena faham saya bukan kata kita redha pada agama lain. Tetapi agama-agama lain pun tengoklah kitab Veda ke, kitab Buddha ke, kitab Bible ke. Tengoklah semua agama, termasuklah Yahudi sendiri, sebenarnya melarang sama sekali pengambilan minuman keras sebenarnya.
Minum arak ni. Jadi makna kata, saya tegaskan sekali lagi, tidak bermakna saya rada dengan agama lain. Tapi saya nak bagi tahu, dalam itu sebabnya Islam juga mengharamkan kita mengambil arak. Bila mengharamkan arak, ini bukan isu resis. Nak beritahu. Ini bukan isu bangsa, bukan isu agama lagi dah. Tetapi dalam agama Islam melarang sebab ada kemaslahatan dia. Sebab banyak sekali. Terbaru, dalam 2 hari lepas, semalam dengan 2 hari lepas, pemandu mabuk bawa kereta, langgar orang tu mati, jatuh, dan dia seret pula motor tu, dan macam tak ada apa-apa, dia seret motor tu. Wahal dia punya maggat depan ni, bahagian depan kereta dah rosak dah, jatuh-jatuh dah. Rosak, tapi dia bawa je kereta. Dia seret, bayangkan berapa meter dia bawa. Dan dia bawa macam tak sedar. Sampai kan ada kereta kena tahan dia. Barulah dia berhenti. Tuan-tuan fikirlah betapa teruknya orang yang tak sadar diri bila dia mabuk. Jadi, kita lihat satu ketika dahulu pernah tersebar isu seorang remaja wanita yang menang dalam pertandingan reality TV terlibat dengan arak sehingga menyebabkan pihak penganjur menarik semula kemenangannya dalam pertandingan berkenaan. Remaja itu bagaimanapun mengaku kesalahannya dan akor kemenangannya itu dilucutkan. Begitu juga kalau tuan-tuan ingat ada seorang aktor Bollywood kan, semua orang tahu ni bukan kata apalah, Salman Khan. Kita tengok bagaimanakah dia sendiri telah dihukum oleh mahkamah sebab apa? Bawa kereta mabuk dan dia melanggar penggunanya ada yang melanggar orang dekat tepi jalan tu yang tak bersalah tu. Yang tengah tidur ke tengah apa tak tahu, dia langgar, mati. Nak tunjukkan apa? Betapa teruknya kesan arak ni kepada manusia sebenarnya. Jadi Nabi SAW juga pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah lumpur kebinasaan itu? Baginda menjawab, peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka. Maknanya peluh ahli neraka Jahannam tu, maka benda tu ditadahkan bagi kita minum. Tuan-tuan fikirlah betapa jijiknya kan. Malahan ada pandangan kata dia darah, dia peluh campur dengan darah, campur dengan nanah. Ya Allah Akbar. Kita nanah sendiri pun tak tahan bau, tuan-tuan. Kan? Jadi, maka tidak seharusnya seseorang itu menggunakan masa untuk melakukan perkara yang melalaikan, kerana seperti dinyatakan dalam hadis bermaksud, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang itu ditinggalkan apa-apa saja perkara yang tidak bermanfaat baginya. Firman Allah SWT bermaksud, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Arahan supaya kita menjauhi arak ini adalah lebih kuat daripada tegahan meminumnya. Jauhkan daripada arak tu, lagi kuat daripada minum. Bayangkan, minum lebih lagi lah. Kita disuruh jauh dah. Kan? Ayat Quran terdahulu mengharamkan arak yang dibuat daripada anggur sahaja, tetapi pengharaman tersebut termasuklah semua benda yang memabukkan. Dalam satu hadis, maksud arak bahawa semua benda yang memabukkan atau apapun namanya hukum meminumnya adalah haram. Semua minuman yang memabukkan, merosakkan akal, akan menyebabkan manusia kehilangan banyak faedah dan kelebihannya. Hal ini mengakibatkan jiwa mereka menjadi lemah, dikuasai oleh hawa nafsu, timbul rasa benci-membenci dan persengketaan di kalangan orang-orang Islam sehingga putus hubungan persaudaraan dan hilang rasa kasih sayang. Lebih dahsyat lagi, kesan minum arak ni tuan-tuan sekalian akan menghalang manusia mengingati Allah dan menjauhi mereka daripada rahmat, kurniaan dan ihsannya. Betapa beratnya dosa peminum arak ini. Setiap mereka yang meminumnya boleh dikenakan hukuman di dunia berupa hudud dan juga akhirat juga. Ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan. Yang sebenarnya yang saya ulangkan tadi, bagaimana dia tanya apakah dia, tu yang dia kata tadi, peluh orang yang diseksa dalam neraka Jahannam. Ya. Kemudian peminum arak juga mengikut hukum perlu disebat sebanyak 40 kali berdasarkan kepada hadis daripada Anas. Nabi SAW menyebat peminum arak sebanyak 40 kali sebatan dengan pelepah tamar dan selipar. Hadis riwayat Muslim. Abu Lais As-Samakani meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, akan dibangkitkan pada hari kiamat orang peminum khamar itu, arak lah, yang itu bermuka hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dadanya, mengalir air liurnya. Tiap orang yang akan melihatnya akan jijik padanya kerana busuk baunya. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk dan jangan melawatnya jika mereka sakit dan jangan menyembahyangkannya jika mati. Macam tu sekali tuan-tuan. Dia sakit sebab minum arak ni pun
dilarang kita. Jangan pergi ziarah. Kan? Kalau kita tak tahu, tak apalah. Masruq berkata, peminum khamar itu, khamar ni, arak khamar itu seperti penyembah berhala. Jika dia menganggap halal khamar itu. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap yang memabukkan itu khamar dan semua yang memabukkan itu haram. Dan siapa minum khamar di dunia hingga mati sebelum bertaubat, maka tidak akan dapat minum tidak akan dapat minum khamar di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita menahan diri kita minum arak di dunia ni, akhirat besok dalam syurga Allah janjikan arak yang jauh lebih sedap. Jauh lebih sedap nanti akhirat. Jangan risau. Macam-macam jenis air. Tapi kalau tuan-tuan tak nak minum arak, nak minum yang sedap selasih, nak minum air soya, kemudian air bandung, minumlah, tak ada masalah. Tuan-tuan Tetapi isunya nak beritahu, Allah akan bagi. Halal kan masa tu. Minumlah apa kau nak minum. Kan? Hebat tuan-tuan. Abu Lais berkata, Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa tiap minuman yang memabukkan itu haram, dimasak atau tidak dimasak. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikit juga haram. Kalau minum banyak mabuk, sikit tak mabuk tu pun haram. Jangan nak pusing-pusing cakap jadi mana memang haram. Di lain riwayat pula dikatakan yang memabukkan jika diminum satu botol, maka seteguk juga haram. Abu Lais berkata, peminum khamar yang dimasak, yakni tuak itu, lebih besar dosanya daripada yang minum khamar yang tidak dimasak, sebab peminum tuak itu merasa bahawa itu haram, tetapi yang minum khamar yang dimasak itu ada kalanya yang merasa bahawa itu sudah halal sehingga dapat menyebabkan kekafiran. Bayangkan, yang tak dimasak itu pun haram. Dia masak pula seolah-olah apa? Seolah kau rasa halal. Siap-siap masak lagi. Kan? Siap masak lagi, nak bagi sedap lagi agaknya kan? Jadi makna kata itu lebih besar dosa. Dan Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berkhutbah berkata, hati-hatilah kamu dari khamar sebab ia ibu dari dosa-dosa yang keji. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid yang biasa pergi masjid, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita pelacur, maka dia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya, lalu ditutup pintunya. Sedang di sisi wanita itu ada segala khamar dan seorang anak kecil. Maka berkata wanita itu, engkau tidak boleh keluar sehingga minum khamar atau berzina padaku atau membunuh anak kecil ini. Jika tidak, aku akan menjerit dan berkata, ada orang masuk ke rumahku. Jawab abid itu, zina saya tidak mahu, membunuh juga tidak. Lalu dia memilih khamar sahaja. Dia pilih arak saja. Dan setelah itu ia minum dan mabuk, maka ia berzina dan membunuh bayi itu. Maka Utsman berkata, kerana itu tinggalkanlah khamar itu. Kerana ia sebagai ibu dari dosa-dosa. Dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dan khamar di dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satu. Yakni jika seorang itu mabuk, maka akan keluar dari lidahnya kalimat-kalimat kufur. Lalu menjadi kebiasaan hingga dibawa nanti ke dalam kalimat itu sehingga menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Maka makna kata mabuk tadi dengan khamar tadi, kan? Khamar tadi dengan iman tak boleh sekali. Kalau kita minum, hilanglah iman kita. Tapi kalau kita ada iman, maka buanglah arak itu. Itu saja tuan-tuan. Jadi Sa'id meriwayatkan dari Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau syurga, padahal bau syurga itu terbau dari jarak perjalanan 500 tahun. Apa dia 4 golongan yang tidak akan dapat bau syurga? Nah, bau syurga ni 500 tahun ni makna bayangkan perjalanan kita nak pergi syurga tu, terbau je pengsan tuan-tuan. Kita tak boleh nak bangun. Bau je hitam. Tak boleh bangun. Makna diharamkan, bau pun tak boleh, apatah lagi nak masuk dalam syurga. Apakah ada 4 golongan tu? Pertama, orang yang bakhil, orang kedekut. Jadi jangan kedekut, kan? Kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ketiga, orang yang tetap meminum arak. Makna dia memang konsisten minum arak sampai kesudah. Dan keempat, orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. Ibnu Mas'ud berkata, telah dilaknat dalam khamar itu 10 orang. 10 orang yang dikatakan dilaknat. Pertama, yang memerah. Kedua, yang minta diperah. Ketiga, yang minum arak. Yang memberi minum. Yang membawa. Yang menghantar. Yang membekal. Yang menjual. Yang membeli. Yang menyimpan. 10 golongan. Saya ulang balik. Yang pertama, yang memerah. Yang meminta diperah. Maknanya orang yang memproses. Orang yang minta memprosesnya. Orang yang minum. Orang yang memberi minum. Orang yang membawa. Orang yang menghantar. Orang yang membekal. Orang yang menjual. Orang yang membeli. Dan orang yang menyimpan. Ke-10 ni, maka hidupnya akan dilaknat, tuan-tuan. Itu dia. Juga Rasulullah SAW bersabda, akan keluar peminum arak itu pada hari kiamat, dari kuburnya lebih busuk dari bangkai, sedang botol khamar itu dikalungkan di lehernya
dan gelas di tangannya, sedang di antara kulit dan daging badannya penuh ular dan kalajengking, dan memekal badannya penuh ular dan kala, dan memekal kasut dari api. Dia akan pakai kasut daripada api, kan, yang mendidih otaknya, sedangkan kuburnya akan berupa liang neraka yang menjadi kawan kepada Fir'aun dan Haman. Kita tahu bagaimana jahatnya Fir'aun dan Haman ini. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi makan walaupun sesuap kepada orang yang meminum arak, maka Allah akan menyeksanya dengan ular dan kala di badannya. Dan siapa yang menyampaikan hajatnya, maka berarti membantu merobohkan Islam. Dan siapa yang meminjamkannya, seperti membantu untuk pembunuhan seorang mukmin. Dan siapa yang duduk bersamanya, dibangkitkan pada kiamat buta tidak berhujah. Maka jika sakit, jangan engkau jenguk. Jika menjadi saksi, jangan kamu terima persaksiannya. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan hak, tidak akan minum khamar kecuali orang yang terkutuk dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Dan siapa yang minum khamar, maka telah kafir dengan semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabinya, dan tidak akan menghalalkan khamar kecuali orang kafir. Dan siapa yang menghalalkan khamar, maka aku lepas tangan daripadanya dunia akhirat. Maka Allah tak pedulikan kita. Lantak kaulah. Nabi pun tak nak pandang kita. Tuan-tuan. Atha bin Yasar berkata, ada orang bertanya kepada Ka'bul Ahbar. Apakah khamar telah diharamkan dalam kitab Taurat? Jawabnya ya. Ayat yang berbunyi, innamal khamr wal maisir. Itu tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya kami menurunkan yang hak untuk menghalau yang batil dan membatalkan permainan dan terbang dan seruling dan khamar. Celaka benar peminum khamar. Allah SWT bersumpah dengan kemuliaan dan kebesarannya terhadap sesiapa yang melanggar, yakni meminum khamar, akan dihauskan pada hari kiamat. Dan bagi siapa yang meninggalkannya sesudah diharamkan, maka akan diberikan minuman khamar di syurga dari hadiratul qudsi. Maknanya, kalau dia jaga sampai kiamat, maka hari kiamat besok Allah akan bagi air yang lebih hebat lagi daripada hadiratul qudsi. Abu Lais berkata, awaslah kamu dari minum khamar kerana ia mengandungi 10 bahaya, iaitu peminumnya seperti orang gila yang menjadi tertawaan anak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Ibnu Abud Dunia berkata, aku melihat orang mabuk di jalan di Baghdad. Ia sedang kencing, lalu mengusapkan kencing ni ke mukanya sambil membaca Allah maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Seolah-olah dia mencucikan, macam dia nak menyuci muka, macam ambil wuduk pula. Kan kat muka dia tu. Tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Allahu Akbar. Hina tak hina perangai. Juga ada orang mabuk yang muntah-muntah di tengah jalan sehingga datang anjing menjilat mulut dan janggutnya, dan dia berkata kepada anjing itu, ya sayyidi, jangan mengotorkan sapu tangan, dia kata. Dia boleh kata sayyidi ni, ya tuan-tuan. Bayangkan anjing ni panggil tuan, fikirlah. Ya? Memboroskan harta dan merosakkan akal, itulah juga kerjanya arak. Ya, kerana sebagaimana kata Umar Al-Khattab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai khamar. Jawab Rasulullah SAW, sebab nyata ia akan menghabiskan harta dan akan merosakkan akal. Minum khamar ni akan menyebabkan permusuhan antara kawan-kawan. Sebagaimana firman Allah SWT, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghda fil khamri wal maisir. Yang bermaksud sungguhnya tujuan syaitan akan membangkitkan permusuhan di antara kamu di dalam khamar dan judi. Peminumnya terhalang dari zikrullah dan sembahyang. Sebagaimana firman Allah SWT berbunyi, wa yashuddakum an zikrillahi wa anis salati fal antum muntahun. Yang bermaksud, dan juga menghalang kamu dari zikrullah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mahu menghentikannya? Ketika ayat ini diturun, maka Umar Al-Khattab berkata yang berbunyi, intahaina ya Rabbi. Yang bermaksud, kami hentikan ya Tuhan. Maknanya bila Allah dah larang, maka dia berhenti. Minum khamar itu mendorong untuk berzina sebab kemungkinan menceraikan isterinya tanpa sedar. Ia membuka daripada segala kejahatan sebab jika mabuk, mudah berbuat segala maksiat, mengganggu malaikat yang menjaganya kerana memasukkannya ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Terkena hukum pukul dera 80 kali dan bila tidak terpukul di dunia, maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan dari neraka, disaksikan oleh orang tua dan kawan-kawan. Ia telah menutup pintu langit sebab hasanatnya dan doa-doanya tidak akan terangkat ke langit selama 40 hari. Tuan-tuan, saya teringat kisah ni. Bagaimana ketika, saya ingat lebih kurang 10 tahun dulu, tuan-tuan. 10 tahun dulu yang mana saya dijemput untuk hadir ke satu majlis jamuan Aidilfitri. Jamuan Aidilfitri, saya ingat dalam Syawal, dalam minggu kedua, minggu ketiga macam itulah. Dia buat jamuan dekat satu hotel. Saya pun hadirlah sebab saya
salah seorang daripada yang ada orang kata background ni kan. Saya pergilah ni untuk peguam-peguam saja. Saya tak nak sebut anjuran siapa, saya nak cukup saya sebut secara umum. Maka bila saya pergi dekat jamuan anjuran majlis peguam ni, bila pergi je duduk dekat dinner tu, mula-mula tu tak apalah, saya duduk kat meja, lepas tu tiba ada penyanyi. Penyanyi tu menyanyi daripada atas pentas tuan-tuan. Dia turut, dia boleh duduk pula dekat riba ada orang-orang tertentu. Sudah ini kalau dia duduk kat riba aku ni, pitam aku ni kan, saya dah fikir nak lari dah tuan-tuan. Mula tu saya fikir, lepas tu saya tengok, kita tak boleh naik atas pentas balik. Itu tak apa lagi. Kemudian bila saya terasa nak buang air, saya keluar tuan-tuan, saya keluar daripada pintu, dia buka je pintu ballroom tu, tempat dewan yang tempat jamuan tu. Rupa-rupanya dekat luar tu dah disiapkan botol arak dengan arak, jadi siapa nak minum arak boleh ambil kat luar bawa masuk dalam tuan-tuan. Masa tu langsung saya tinggalkan tuan-tuan. Macam tu ya tuan-tuan. Nah, tuan-tuan nampak kalau majlis tu menghidangkan arak, tuan-tuan tinggalkan. Itu saja. Jangan fikir banyaklah. Bila dah dihidang tu tinggalkanlah. Sebab kita tak nak nanti masuk dalam kategori memasukkan ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Ya, kita sambung. Bagaimanakah ia berspekulasi? Arak ni membahayakan. Berspekulasi kan, terhadap dirinya sebab dia khawatir tercabut iman ketika matinya. Bayangkan mati dengan tercabut iman. Apa jadi tuan-tuan? Ini semua adalah siasaan dunia sebelum siasat akhirat. Maka tidak terhitung selain dari minuman hamim dan makanan zakum. Kerana itu minuman hamim ni yang mengelegak ni, zakum ni pula makan buah yang memang, ya Allah, apa zakum ni memang menyeksakan pada akhirat besok tuan-tuan. Bayangkanlah kan, nak tambah pula kita nak minum arak ni, janganlah tuan-tuan. Kerana itu seorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit sehingga membuang kelazatan yang besar dan abadi akhirat nanti. Nukatil bin Sulaiman ketika mentafsirkan ayat berbunyi yauman nashhurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, yang bermaksud pada hari kiamat nanti kami himpun orang-orang muttaqin menghadap kepada Allah berkenderaan dan kami iring orang-orang derhaka ke neraka jahanam dalam hal yang dahaga haus. Dah haus ni sebab atas dunia minum arak tuan-tuan. Surah Maryam ayat 85 hingga 86. Apabila ahli syurga telah sampai ke pintu syurga, tiba-tiba mereka melihat pohon yang memecahkan di bawahnya ada 2 sumber mata air. Maka mereka minum untuk membersihkan segala kotoran yang tertinggal dalam perut, kemudian mandi dari sumber yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di badan. Kemudian mereka disambut dengan ucapan berbunyi, Salamun alaikum sibtum fadkhuluna khalidin, yang bermaksud selamat, salam sejahtera kamu, bagus sekali kamu, maka sila masuk kekal selamanya di dalamnya. Kemudian mereka disediakan kenderaan unta yang dibuat daripada yakut, yakni daripada yakut ni daripada permata tuan-tuan. Yang merah dan kakinya emas bertaburan permata, sedangkan kendalinya dari mutiara dan setiap orang mendapat sepasang perhiasan. Andaikan perhiasan itu diperlihatkan ke dunia, nescaya akan dapat menerangi umat semuanya. Di samping tiap orang ada malaikat yang akan menunjukkan tempat-tempatnya di syurga. Kemudian dia telah berada di syurga, tampak kepadanya sebuah gedung dari perak, sedangkan biliknya dari emas, dan tiba-tiba setelah sampai di sana disambut oleh pelayan-pelayan yang cantik-cantik bagaikan mutiara yang bertaburan, yang lengkap dengan segala macam perhiasan serta bekas-bekas daripada perak dan gelas-gelas dari emas, sedangkan malaikat semuanya memberi salam selamat kepadanya dan ia hanya menyambut semua itu dengan gembira. Kemudian bila ia telah melihat apa yang telah disediakan oleh Allah SWT untuknya berupa tempat dan perlengkapan kehormatannya, maka ia turun lalu ditanya oleh malaikat, apakah maksudmu? Jawabnya, saya akan turun untuk menerima kurnia pemberian Allah SWT. Malaikat berkata, berjalanlah, maka untukmu yang lebih lagi daripada apa yang sudah kau lihat itu. Bila telah jalan akan nampak kepadanya gedung dari emas yang berbilik mutiara, maka bila baru mendekatinya langsung disambut oleh pelayan yang bagaikan mutiara yang bertaburan dan membawa perak dan gelas-gelas dari emas, lalu semuanya memberi salam kepadanya. Dan apabila ia turun dari situ diperingatkan oleh malaikat pengawalnya, teruskan dahulu sebab masih ada yang lebih dari itu. Mendadak dinampakkan kepadanya gedung dari batu permata, yakni yakut tadi, yang merah, yang dapat terlihat isi di dalamnya dari luar kerana sangat jernih. Bila telah sampai ke sana segera disambut oleh pelayan-pelayan sebagaimana semua memberi salam kepadanya. Maka bila ia masuk ke gedung itu segera disambut oleh bidadari yang bola matanya berhias dengan 70 macam perhiasan, semembak harum baunya sehingga terbau dari jarak perjalanan 100 tahun. Maka bila ia melihat muka bidadari itu, terlihat wajahnya sendiri di muka bidadari itu dari jernihnya dan bersihnya mukanya. Dan bila melihat dadanya, terlihat apa di balik bajunya, bahkan dapat terlihat urat-urat betisnya. Dan ia berada di rumah yang lebih panjang, 1 farsah persegi, mempunyai 4,000 ambang pintu dari emas dan berlantai permaidani dari emas bertaburan mutiara yang meliputi semua ruang rumah. Ada ranjang, iaitu katil yang menyamai 70 ranjang dunia. Maka bila telah duduk lalu inginkan buah-buahan, datanglah buah itu hingga mudahnya memetik dan memakannya. Dan semua ini adalah pahala disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Muttaqin
yang menjaga daripada minum arak dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan ahli neraka pula dibawa ke neraka, maka ia sampai di muka pintunya langsung. Ni neraka pula. Pada orang mutakin tadi, tu kehebatannya. Dapat bidadari yang cantik-cantik, nampak betis, nampak apa. Kan? Tetapi ahli neraka pula dibawa neraka, bila sampai di muka pintunya langsung terbuka pintu-pintu, disambut oleh malaikat yang telah siap dengan pemukul besinya. Maka apabila telah masuk ke neraka, setiap anggota badannya merasakan seksanya sendiri. Apakah panasnya api atau gigitan ular dan pukulan malaikat, dan bila dipukuli malaikat segera tenggelam dalam api itu sedalam 40 tahun. Bila sekali pukul masuk ke dalam 40 tahun, tuan-tuan fikirlah. Kan? Belum juga sampai ke dasarnya. Dah 40 tahun tak sampai lagi ke dasarnya. Ya, tu fikirlah betapa dahsyatnya kan. Kemudian dinaikkan oleh wap api ke atas untuk diulangi pukulan malaikat hingga tenggelam kembali ke dalamnya. Sedang kulitnya sebagaimana tersebut dalam ayat yang berbunyi, kullama nadijat juluduhum baddalna hum juludan ghairaha liyazukul azaba innallaha kana azizan hakima. Yang bermaksud tiap-tiap telah rosak masak kulitnya, maka kami ganti dengan kulit yang baru supaya merasai pedihnya siksa. Sesungguhnya Allah Maha Mulia, jaya dan bijaksana. Surah An-Nisa ayat 56. Dijelaskan bahawa penggantian kulit itu setiap hari sampai 70 kali dan terasa sangat dahaga. Maka minta minum, lalu diberikan air hamil yang mendidih. Dan bila didekatkan ke mukanya, belum minum lagi, dekat kat muka dah gugur dah. Dah gugur dah. Apa? Jatuh daging muka, dan bila minum jatuh giginya. Kemudian bila masuk ke dalam perut, terputus-putus ususnya dan masak kulitnya. Sebagaimana ayat yang berbunyi, yusharu bihi ma fi butunihim wal juludu walahum maqami mi'u min hadid, yang bermaksud mencairkan apa ada di dalam perut mereka, demikian pula kulit, dan untuk mereka tersedia pukulan dari besi. Surah Al-Hajj ayat 20 hingga 21. Dan sesudah beberapa tahun terseksa, mereka lalu memanggil malaikat penjaga Jahannam supaya meminta keringanan kepada Allah SWT, tetapi tidak dihiraukan. Lalu mereka memanggil malaikat Malik selama 40 tahun juga, tapi tidak dihiraukan juga. Sehingga putus harapan mereka, dan kerana lama mengeluh tapi tidak berguna, maka mereka berkata, lebih baik kita bersabar. Maka sabarlah mereka, tapi tidak lama juga sabar itu, kerana sabar itu tidak berguna. Sehingga ada yang berkata berbunyi, sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahish. Yang bermaksud sama saja bagi kami, apakah mengeluh atau sabar, tidak dapat mengelak dari hukum siksaan ini. Surah Ibrahim ayat 21. Maka benarlah siksaan ini dituju bagi orang kafir. Tapi seorang Muslim jika minum khamar, minum arak, atau terlanjur lidahnya kalimat kufur yang dikhawatirkan kalau terlepas iman ketika matinya, sehingga tergolong kepada orang-orang kafir, dan itu seharusnya tidak minum arak dan menjauhilah dari peminumnya. Sebab jika selalu berkumpul dengan orang yang meminum arak, dibimbangi kalau terkena abunya, terkena tempiasnya, tuan-tuan, dan harus selalu memikirkan kengeriannya hari kiamat, supaya hatinya jangan sampai condong kepada cenderung untuk mengambil arak juga. Al-Hasan Al-Basri berkata, seorang hamba jika minum khamar akan hitam hatinya jika kedua kali lepas tangan malaikat yang menjaganya, dan bila ketiga kali maka lepas tangan daripada malaikat maut, dan jika keempat kali maka putus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya'udzubillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bila kelima kali maka putus hubungan dengan sahabat Nabi, dan bila keenam putus hubungan dengan Jibril, dan bila ketujuh kali putus hubungan dengan Israfil, dan bila ke-8 putus hubungan dengan Mikail, dan apabila ke-9 putus hubungan dengan langit, dan bila ke-10 maka putus hubungan dengan bumi, dan bila ke-11 maka lepas tangan darinya ikan di laut, dan jika ke-12 maka putus dengan matahari dan bulan, dan jika ke-13 putus dengan bintang-bintang, dan ke-14 putus hubungan dengan semua makhluk, dan bila ke-15 tertutup pintu syurga padanya, dan bila ke-16 terbuka pintu-pintu neraka, dan ke-17 putus dengan Al-Kursi, iaitu kursi ni laluan nak pergi ke syurga, tuan-tuan, dan ke-19 putus dengan Arash, dan bila ke-20 putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang minum khamar sehingga masuk ke dalam perutnya, maka tidak diterima sembahyangnya 1 minggu, dan bila sampai mabuk hilang akal, tidak diterima sembahyangnya 40 hari, dan jika mati sebelum taubat, mati kafir, dan jika bertaubat maka Allah SWT akan memberinya minum dari tinatil khabal, yakni darah yang bercampur nanahnya ahli neraka. Dalam hadis yang dinyatakan
Hadis lain yang menyatakan, jika minum khamar satu kali tidak diterima sembahyangnya dan puasa dan lain-lain amalnya selama 40 hari, dan jika minum kedua kali, maka tidak diterima semua itu sehingga 80 hari, dan bila ketiga kali, maka tidak diterima semua itu sehingga 120 hari, dan bila minum keempat kalinya, maka bunuhlah ia sebab ia telah kafir, dan layaklah baginya dia beri minum oleh Allah SWT dari tinatil khabal, yakni darah campur darah dan nanahnya ahli neraka. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya dosa-dosa terletak di sebuah rumah dan kuncinya ialah minum khamar, yakni siapa yang minum bererti telah membuka untuk dirinya pintu-pintu dosa kesemuanya. Seorang sahabat berkata, siapa yang mengahwinkan saudara atau putrinya pada seorang peminum pemabuk, maka samalah dengan mendorongnya kepada zina, sebab seorang yang jika mabuk boleh keluar dari mulutnya talak, lalu masih dikumpul, yang bererti kalau masih disamakan boleh menjadikan dia satu perzinaan sebenarnya. Arak itu sama dengan berhala, sebab Allah SWT telah menyebut keduanya dengan kalimah yang berbunyi rizsum min amali syaitan fajtanibuhu, yang bermaksud khamar itu termasuk najis dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Dan ayat yang berbunyi fajtanibu rizsa minal ausan, yang bermaksud maka peminum khamar itu sama dengan penyembah berhala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang minum khamar siang hari, maka berarti dia syirik sehingga petang hari. Siapa yang minum pada waktu petang, berarti dia syirik hingga mati. Juga ia berkata, jika peminum khamar itu mati, maka kuburlah ia dan tahanlah aku, kemudian kamu gali kembali kubur itu, dan jika kamu tidak mendapatkannya berpaling dari kiblat, maka bunuhlah aku. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah SWT telah mengutuskan aku sebagai petunjuk dan rahmat bagi seisi alam, untuk menghapuskan segala permainan seruling dan sebagainya dari kebiasaan jahiliah, dan berhala-berhala dari Tuhanku telah bersumpah, demi kemuliaannya tidak seorang hambaku akan minum arak di dunia, melainkan pasti aku haramkan atasnya pada hari kiamat, dan tiada seorang yang meninggalkannya, melainkan pasti akan aku berinya minum dari hadiratil qudsi. Aus bin Sam'an berkata, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, sungguhnya aku telah mendapat di dalam kitab Taurat tentang haramnya khamar dalam 25 ayat, makna 25 kali. Ancaman terhadap orang yang minum arak sudah selayaknya bagi Allah SWT, bahawa tiada ada seorang pun hamba yang minum arak, melainkan akan diberi minum oleh Allah SWT dari tinatul khabal, peluh bercampur dengan darah dan nanah ahli neraka. Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, pada hari kiamat kelak Allah SWT akan berfirman, di mana orang-orang yang telah menjauhkan, membersihkan diri dan telinga mereka semua daripada permainan dan seruling syaitan, tempatkanlah mereka ke dalam kebun-kebun kasturi. Lalu memberitahu kepada malaikat, perdengarkanlah kepada mereka suara pujaan dan pujianku, dan beritahukan kepada mereka tidak ada ketakutan atau kesedihan pada mereka. Abu Wa'il dari Syakik bin Salamah bahawa ia diundang kenduri, tiba-tiba melihat di sana ada pemain-pemain seruling, maka langsung dia kembali sambil berkata, aku telah mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan nifak di dalam hati sebagai air yang menumbuhkan biji-biji tanaman. Atha bin As-Saib Ar-Rahman As-Sulami berkata, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat tangan gubernur di Syam, ada beberapa orang sedang minum khamar dan mereka berkata, ini halal bagi kami sebab Allah SWT telah berfirman yang berbunyi, laisal 'alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima saimu, yang bermaksud tidak ada dosa terhadap orang-orang yang iman dan beramal soleh dalam apa yang mereka makan. Surah Al-Maidah 3. Maka Muawiyah segera menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab, lalu Umar menjawab surah Muawiyah supaya mengirim kepada orang-orang itu ke Madinah sebelum mereka merosakkan orang-orang yang lain. Maka ketika telah tiba di Madinah, Umar mengumpulkan sahabat dan musyawarah kepada mereka. Para sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, mereka telah menyalahgunakan ayat Allah SWT dan membawa hukum yang tidak diizinkan oleh Allah SWT, maka penggal saja leher mereka. Maka Umar bertanya kepada Ali bin Abi Talib, bagaimana pandanganmu wahai Ali? Jawab Ali, pada pandanganku engkau suruh mereka bertaubat, jika mereka tidak mahu bertaubat, maka penggallah leher mereka, dan bila mereka mahu bertaubat, maka hukumlah mereka dengan pukulan dera 80 kali. Maka Umar menyuruh mereka bertaubat, dan mereka bertaubat, maka dipukullah mereka dengan 80 kali. Sebab dia katakan ayat tu tadi kan, kononnya dia boleh minum, dia kata. Maka terkejutlah. Maka ketika itulah Muawiyah mengadu kepada Sayyidina Umar, selama panggil mereka, takut dia merosakkan orang lain dengan ayat mereka dan orang percaya pada mereka. Pada ketika itulah ada orang yang kata, penggal je leher mereka ni sebab mereka dah langgar. Kan hukum minum arak ni suruh dia minum kita penggal je kepala dia. Tapi kemudian Sayyidina Umar tanya pada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa pandangan kamu wahai Ali? Ali kata, kita suruhlah mereka bertaubat. Kalau mereka tak mau bertaubat, baru kita penggal. Tetapi kalau mereka ingin bertaubat, maka kita orang kata, jangan bunuh mereka, jangan penggal mereka, tapi kita rotan mereka, kita pukul mereka dengan pukulan 80 kali.
Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat yang mengharamkan khamar, yakni arak ini, sahabat bertanya, bagaimana keadaan kawan-kawan kami yang mati sedangkan mereka minum arak? Maka turun ayat yang berbunyi, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima sha'imu, yang bermaksud tidak ada dosa terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam apa yang mereka makan, yakni sebelum diharamkan. Yakni sebelum turun ayat tu tak apalah. Kan sebelum turun ayat, sebab masa tu mereka tak tahu, kan, dan belum turun ayat mengharamkan makanan itu. Kemudian akibat mabuk makan, kita tengok macam mana ada satu peristiwa baru-baru ni, ada juga dikongsi, tuan-tuan boleh tengok dekat dalam internet macam mana orang yang mabuk tu dia ambil mercun makan dan meletup macam mulut, terburai bibir dia. Nak cakap apa tuan-tuan? Nak tunjukkan gila tak gila, merosakkan akal, dan dah lah rosak akal. Dan lepas tu jadi apa? Merosakkan kehidupan dia. Kan? Pengharaman arak, Islam mengharamkan arak ni sejak 14 abad yang lalu, lebih 14 abad. Yang mana orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam adalah peminum arak yang tega. Mereka menganggap arak sebagai minuman terbaik untuk menikmati keseronokan hidup yang sebenar. Terdapat juga kalangan segelintir umat Arab jahiliah yang baru memeluk Islam cuba mempengaruhi Rasulullah SAW dengan mengatakan arak boleh menjadi penawar dan ubat untuk seseorang. Maka Rasulullah SAW segera menyanggah anggapan itu dengan bersabda, ia bukan ubat, bahkan sebenarnya adalah punca kepada segala penyakit. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jadi kita tengok, arak pertamanya, arak yang juga disebutkan khamar dalam bahasa Arab, maksud minuman memabukkan, menjadi minuman kemegahan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik dan orang fasik. Di dalam Islam, hukum minumnya adalah haram. Ingat. Kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa arak itu adalah ibu segala kejahatan. Ini terbukti di mana hasil kejahatan mendapati. Kita tengoklah peristiwa berita-berita terbaru ni tuan-tuan, bagaimana arak sebenarnya boleh merosakkan fizikal dan mental manusia. Dari segi ilmu perubatan arak, dia boleh memberi kemudaratan pada tubuh badan manusia, menyebabkan penyakit lemah jantung, barah mulut, tangkuk, kerongkong, penyakit saraf dan penyakit hati. Ketiga, daripada aspek mental pula, Al-Quran sendiri dia menyebut bahawa arak itu akan mendedahkan gejala tidak baik kepada individu, masyarakat dan negara, di mana seseorang yang meminum arak pasti akan mengalami gangguan minda, hilang pertimbangan dan kesedaran diri, menyebabkan dia akan melakukan satu perkara yang buruk yang tidak pernah dilakukan ketika dia berkeadaan waras. Inilah puncanya berlaku permusuhan dan kebencian serta terjadinya penyakit sosial seperti gejala seks bebas, pembunuhan dan kemalangan jalan raya. Keempat, sesungguhnya tujuan utama Islam mengharamkan pengambilan arak adalah untuk menjaga kepribadian manusia daripada perkara yang merosakkan selain pada kesan arak itu sendiri yang boleh melalaikan diri kita daripada mengingati Allah. Bahkan para fuqaha mengatakan bahawa jenayah arak ini sebenarnya samalah seperti kesalahan mencuri dan berzina, di mana hukuman yang bersabit dengan arak ini adalah sebat antara 40 hingga 80 kali. Kelima, larangan arak selain daripada yang disebutkan di dalam hadis ini juga berlaku pada larangan menghadiri majlis di mana arak disediakan untuk para tetamu. Oleh itu menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk menjauhi arak daripada kehidupan mereka dan bersamalah membanteras gejala tidak sihat ini daripada terus menular di kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk kita akal merosakkan akal. Apa? Arak merosakkan akal dan juga merosakkan kehidupan. Bayangkan, Rasulullah SAW sendiri bersabda yang bermaksud arak ialah setiap yang merosakkan akal fikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijma' ulama' menetapkan bahawa minum arak adalah haram sama ada dengan kuantiti sedikit ataupun banyak. Kedua, Islam juga mengharamkan daripada menjual, membeli atau memperniagakan arak meskipun dengan orang yang bukan Islam. Ketiga, demikian juga Islam mengharamkan seseorang Muslim menjual anggur kepada orang yang mahu memprosesnya menjadi arak. Keempat, majlis yang berunsur arak juga hendaklah diboikot, hendaklah ditinggalkan, dijauhkan dan dilarang mendampingi peminum-peminum arak. Ya? Seterusnya kelima, menggunakan arak semata-mata sebagai ubat juga adalah haram dan berdosa. Lainlah halnya dengan campuran ubat dengan kadar tertentu dari alkohol. Contohnya kerana darurat tertentu seperti memelihara sesuatu supaya tidak rosak, tapi ia hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Kalau nak gunakan sebagai ubat. Pertama, terdapat bahaya yang sebenar ke atas kesehatan manusia jika tidak meminum ubat tersebut. Kedua, tidak ada ubat lain yang halal untuk menggantikannya. Tiga, ia telah dengan nasihat. Dia hendaklah dengan nasihat seorang doktor Muslim yang dipercayai dalam profesinya dan juga dari segi agamanya. Hal ini kerana prinsip Islam itu berdiri atas dasar kemudahan, menghindarkan bahaya dan melaksanakan maslahah berdasarkan firman Allah SWT yang bermaksud, sesiapa yang terpaksa memakannya tanpa mengingininya dan tanpa mengulanginya, maka tiadalah dosa ke atasnya. Surah Al-Baqarah ayat 173. Di dalam hadis Nabi SAW menggambarkan tentang ancaman bagi peminum arak. Sebenarnya diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT memiliki janji
untuk orang-orang yang meminum minuman keras yang memabukkan, akan memberinya minum dari tinatul khabal. Mereka bertanya, Abu Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, keringat ahli neraka atau cairan kotor yang keluar dari tubuh penghuni mereka. Hadis riwayat Muslim yang saya sebut tadi, peluh, campur darah, campur nanah. Bayangkan tu. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia sebagai peminum arak, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak berhenti minum arak, nescaya Allah Ta'ala akan memberinya minum dari sungai Ghutah, iaitu sungai di neraka yang bersumberkan dari kemaluan para pelacur. Walhamdulillah, tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah tadi perkongsian saya tentang arak. Saya harapkan banyaklah apa orang kata manfaat yang boleh kita perolehi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mempromosikan penaja kita hari ini, iaitu saya ucapkan terima kasih kepada penaja kita yang sudi menjadikan saya Samsul Debat sebagai duta kepada produk ini, produk susu kambing Al-Amr, iaitu campuran kurma dan madu, yang mana dekat dalam ni ada 20 sachet. 20, tak kisahlah tuan-tuan, ada yang sebut sachet, ada yang sebut sachet kan, tak kisahlah. Jadi dekat dalam ni memang ada, saya dah rasa memang sedap tuan-tuan. Kepada orang yang tak biasa minum, dia kata tak tahan lah, bau hamis kan, bau kambing kan, jangan risau. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Jangan risau, dia ada protein, merupakan zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan fungsi tubuh badan. Dia ada juga kalsium yang hebat. Produk ternesu adalah sumber makanan yang kaya dengan kalsium. Mineral yang terbaik adalah mineral organik yang terkandung di dalam susu ini. Begitu juga vitamin dapat meningkatkan metabolisme badan. Dan saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tengok, saya dah kongsikan dekat dalam page Samsul Amri Ismail Official. Cuba tengok yang saya masukkan malam tadi, cuba tengok bagaimanakah produk ini sebenarnya. Produk ini, susu kambing adalah paling hampir dengan zat susu ibu. Dan susu kambing ni adalah, Nabi juga suka minum susu kambing, dan apatah lagi campuran susu kambing dan kurma ini juga adalah satu bentuk makanan sunnah yang tuan-tuan boleh amalkan. Pada siapa yang gastrik, tak tahan perut dia, kan, insya-Allah waktu sahur ambil satu sachet ni, bancuh air panas, minum suam-suam tu, insya-Allah sampai berbuka puasa kita akan okey. Begitu juga pada orang yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi, kemudian orang perempuan haid dia tidak teratur, kemudian ada masalah kita gemar lemah badan, insya-Allah tuan-tuan amalkan ini. Kepada siapa yang ada kencing manis, jangan risau, dia boleh diminum kerana dia tidak ada campur dengan gula. Dia memang rasa manis semula jadi, iaitu madu dan juga manis kurma, insya-Allah. Tuan-tuan kalau minum tak adalah rasa macam loya, tak ada, insya-Allah. Memang sedap tuan-tuan. Jadi harganya sekarang ni saya cerita, kalau ikutkan dekat kotak ni tuan-tuan, kat kotak ni diletakkan harganya adalah, sekejap mana pula logo ni harganya adalah RM45 tu sebenarnya Malaysia, dan RM50 Sabah dan Sarawak. Tetapi hari ini kita bagi tawaran kepada mereka yang nak beli hanya RM42 satu kotak. Tapi kalau tuan-tuan order lebih daripada satu kotak, hari ini kita bagi offer hanya RM40 saja kalau tuan-tuan order lebih daripada satu kotak. Jadi jangan risau, stok ada. Nak order cepat. Jadi insya-Allah tim saya akan uruskan untuk post kepada pihak tuan. Tapi harga ni tidak termasuk kos penghantaran. Tapi nanti dia akan semaklah dekat pihak pejabat pos untuk semak dulu berapakah kos berdasarkan berat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok apa komen-komen pada ini. Yani Ros, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani Izan, Waalaikumsalam. Suburiah Kaslah, Rahimatun Nadia, Cik Mahta, Waalaikumsalam. Hanifah Sulaiman, Waalaikumsalam. Ustaz, salam Syawal ke-10. Alhamdulillah, hari ini dah raya. Habsah Johan, Waalaikumsalam. Singapura Adil, Alhamdulillah. Aisyah Muhammad Ali, Waalaikumsalam. Miruddin Muhammad Yusof, selamat pagi. Selamat pagi. Nur Aini, selamat pagi. Anwar Ayub, Alhamdulillah. Baju Ustaz, sini jarang tak on. Kan, hari ni santai je. Lepas ni nak pergi rumah mak. Ma'i Gutawa, Assalamualaikum Ustaz Ma'idullah. Terima kasih. Faizal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liza, ramai yang terlebih minum arak, memandu dalam keadaan tak sadar langgar menyebabkan kematian. Memang ramai betul akhir-akhir ni. Yang semalam lah, tuan-tuan tengok, cuba tengok, ada orang share semalam. Ramai orang share semalam. Dia langgar orang tu, kemudian orang tu dah mati tuan-tuan. Dia langgar, motor yang dilanggar tu pula, diseret ni tuan-tuan. Dia tak kira dah, macam tak sedar dia langgar. Wah, ada bunyi bising ni. Tuan-tuan tengok sendiri nanti. Cari
Waalaikumsalam. Rozali Arif. Waalaikumsalam. Mai Gutawa. Waalaikumsalam. Syida Zali. Ustaz, bau hamis tak? Tak ada bau. Jangan risau. Itu sebab saya sendiri pun sebenarnya ikutkan. Dan kepada orang yang ada penyakit lactose intolerant, dia tak boleh minum susu kambing, insyaAllah okey. Dia berbeza daripada susu yang biasa kita minum. Hazilah, jijik kau nak minum nanah tu. Tahu tak apa. Jadi saya terima kasih Ustaz untuk ilmu pagi ni. Semoga kita jauh daripada golongan yang minum arak. Mudah-mudahan Ramlah Abu Bakar. Terima kasih banyak. Semoga kita mendapat manfaat tazkirah pagi ni, insyaAllah. Saya Haji Muhammad Yusuf, semoga Allah menjauhi arak pada kita. Saya terpaksa ambil sebab ni isu semasa kan. Izzah Hakim, terima kasih Ustaz. Sama Rozali Aris, Amin, Hazli Izzah. Macam mana nak beli susu kambing tu Ustaz? Nanti PM nanti admin saya sendiri ke atau admin saya akan jawab permintaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Norli Kasman, Alhamdulillah, syukur. Hazli, saya gesi Ustaz hari ni. Dah kesiangan sahur. Iya ke? Allahu Akbar. Tak apa, kuatkan semangat. Nanti esok ambil ni Jadi bila sahur ambil ni je. Ambil ni saja, insyaAllah. Tuan-tuan. Saya tuan-tuan, daripada sampai memang paling kurang, dia biasa kalau kita ambil ni, kita ambil pagi waktu sarapan cantik lah. Kalau tuan-tuan dia nak berpuasa waktu sahur ambil, insyaAllah. Dia boleh, bila kita badan kita okey untuk berpuasa, maka dia boleh bantu diet kita juga sebenarnya. Kan? Saya kata Ustaz, kalau kerja shipping line, whether cargoes alcohol, adakah kita consider as bersubahat? Hand sanitizer ada alkohol. Sebab kena ingat, dalam hal kerja shipping line, itu lain. Shipping line, kita kargo, kita tak tahu barang-barang tu apa semua, cuma kita tahu tu kargo, tapi kita bukannya itu jadi core, tu kadang ada satu dua terselit, itu lain. Itu tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita bukannya niat apa, tetapi orang yang masuk ke situ, itu lain. Maknanya kita makan, orang kata luar bidang kuasa kita. Tapi macam kerja dekat pub, memang directly tau. Kita nampak arak tu hantar, itu memang core dia. Jadi macam kita hantar barang, ada setengah tu dia tak tahu pun bungkusan tu apa, tapi dalam tu ada arak. So makna kata dalam keadaan kita tidak mengetahui, macam saya share tadi, itu tak masalah. Jadi siapa yang kerja shipping line, itu tak masalah. Melainkan dia memang kargo-kargo yang dia hantar, memang sepanjang masa daripada mula sampai sudah, kebanyakan 90% kita tahu memang hantar arak, yang tu tak boleh. Kena ingat tu. Syedna Zali, Ustaz beli 2 free semprit boleh? Tak ada kono-mengono. Janganlah macam tu. Semprit mak saya dah habis tuan-tuan. Tapi jangan risau, saya dah pesan dengan mak saya, insyaAllah. Kami adik-beradik dah pakat. Nak share duit, nak bagi mak oven yang lagi besar. Supaya mak boleh buat lagi banyak. Tapi kita orang kau buat, mungkin bagi mak rehat dulu. Mungkin dalam 2-3 bulan lagi ke, kalau mak buat ansur-ansur, nanti bila dah ada balik, produk tu dah ada, baru saya umumkan. Okey, Tengku Azhar, Tengku Ibrahim, Alhamdulillah masih sama. Fazilah bin Hajar, mudah-mudahan kita masuk dari golongan mutakin, insyaAllah. Salmiah Hadri, terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga saya selamat. Terima kasih banyak. Doakan juga untuk kami jemaah kuliah, insyaAllah. Untuk makluman semua juga, berita baik, saya dah telefon sahabat saya yang buat printing. InsyaAllah t-shirt tu dia bagi design dulu. Dia bagi design yang tim khusus untuk tim kuliah subuh, dan siapa yang bajet-bajet macam dia pun nak juga t-shirt tu, boleh beritahu. Tapi nanti dulu tau, jangan order sekarang. Tunggu saya keluarkan announcement dia dulu. Saya sendiri pun nak sudah design elok-elok cantik dulu. Tapi baju tu baju hitam lah. Untuk perempuan kita tempah lengan panjang. Kalau boleh nak, ya siapa nak muslimah, kita buatlah yang labuh sikit. Kita buat itu. Kalau tak nak yang muslimah, yang biasa pun boleh. Kita buat lengan panjang. Haslilah, insyaAllah, nafas, nak order macam mana, order mana Ustaz? PM saja. PM di, orang kata, personal message dekat Facebook ni. InsyaAllah. Kalau yang komen ni pun kita akan respon nanti, insyaAllah. On tak on. Megu tahu. Assalamualaikum Ustaz. Mak idola. Terima kasih lah banyak. Alah, tak ada apa pun. Nurul Azan, kalau minum tu kena minum air kosong berbanyak ke? Tak perlu. Minum ni je. Kalau kita minum ni, kalau kita rasa macam kita nak buangkan, rasa susu kambing tu, kita nak minum air kosong sikit, tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Kita minum ni, jangan risau. Dia tak ada rasa hamis. Tak ada rasa macam nak terjeluek kan. Orang ni 9 kata tak ada dah. Okey je. Adakah haram rezeki jika kerja di hotel menjual air yang haram walaupun niat kita baik untuk rezeki? Boleh jelaskan? Sebenarnya kalau kita boleh elakkan, kalau kerja dekat hotel kita terlibat dengan macam tadi lah 10 golongan tadi. Mama yang memerah, orang yang order, orang yang menghantar order, yang bawa, orang yang simpan, orang yang beli, orang yang suruh beli. 10 golongan tadi. Nanti boleh tengok balik video dikira subahat sebenarnya. Megu tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Azri Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Ada tak ada titik arak 44 hari tak sah solat? Tadi saya dah beritahu tadi. Kan ada satu tadi yang kata berapa hari kalau dia minum titik kemudian sampai dia mabuk pula macam mana? Berapa hari amalan tak diterima? Macam mana apa semua? Ada tadi. Nanti tengok balik.
Manika Salam, Assalamualaikum, salam 10 Syawal. Halimah Syarif, Assalamualaikum Ustaz. Boleh bertanya, boleh ke saya tahu kitab apa Ustaz baca? Terima kasih. Kitab saya macam-macam lah. Kebanyakan saya baca kitab Mukasyafatul Qulub, saya baca. Begitu kitab Minhaj Al-Abidin saya baca. Daripada Imam, banyak lah pada Imam Al-Ghazali. Pun ada lah beberapa kitab lagi lah. Saya kena tengok balik lah. Tuan-tuan, cari je. Kalau nampak buku boleh baca, baca je. Tuan-tuan, baca je. Tapi janganlah yang polik-polik tuan kan. Ilmu terbang ke langit ke jangan belilah macam tu kan. Nuraini Mak Zain. Ustaz, pada memberi salam apa-apa juga yang berkait mait dengan arak memang haram. Alhamdulillah masa PKPB ni kilang arak dia harus tutup, harap-harap terus tutup terus, no operation. Itulah tu. Kan? Jadi masalah agak tu kan. Elok nampak tenang ya, kalau tidak kan dengan bau kan. Dia kilang arak ni bila bukaan tuan dia punya asap tu bau gitu kat jalan tu tak tahan. Kan? Itu belum cerita duduk sebelah orang yang minum arak lagi. Kita tahu bau dia macam bau masam tu. Saya pernah tuan jumpa dengan orang tu. Saya malas nak cakap kan, nanti kan takut jadi fitnah kan, tapi pernah lah satu ketika saya pergi. Saya tak nak sebut kawasan mana, tapi saya berhenti dekat tepi jalan tu dengan saudara mara saya masa tu. Masa tu saya belum kahwin lagi lah. Berhenti dekat tepi jalan tu masa tu. Ada seorang tu pergi, ada seorang sepupu ipar saya. Dia nak buang air. Nampak dah banyak kedai, dia masuk dekat satu restoran Cina tu. Jadi bila masuk ke dalam restoran Cina tu, dia masuk, tiba saya pun rasa nak buang air. Lepas tu saya pun dah tak ada tempat lain. Masa tu saya ingat saya masa tu baru masih belajar lagi. Saya pun masuklah juga. Cari, saya tanya toke Cina tu dekat dalam kedai tu, saya masuk nak buang air je. You punya toilet mana? Dekat belakang. Bila saya masuk dekat toilet belakang, rupanya di balik dinding dekat ruang belakang. Ya Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malu tak malu tuan-tuan. Itu saya malas nak cakap tuan-tuan, tapi saya kena share kat. Ada beberapa orang tua tuan-tuan, tak kurang 8 ke 10 orang tuan-tuan. Orang tua pakai kopiah, pakai songkok, minum arak tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana nak cakap tuan-tuan, saya langsung tak jadi koncing tuan-tuan, keluar balik. Nak buang air tadi tak jadi, keluar. Ni cerita bukan kata saya buat-buat cerita tuan-tuan. Nak tunjuk perangai orang Islam gitu. Tu sebab kita bukan cerita orang kafir tuan-tuan, buat minum ni. Orang Islam pun ramai yang terjebak minum tuan. Ya. Assalamualaikum, ni Yani Raza, Haris Acuya, terima kasih Syarifah Johan, Izzah Hakim, Yani Raza, Syarazana. Kalau Singapura macam mana nak beli? Order je, kita akan post. Okay? Dan kalau anda kata you all nak jadi agent, beritahu you all order banyak-banyak, insya-Allah kita akan hantarkan sekaligus. Senang tuan-tuan. Ambil order dekat sana kan kawan kat Singapura, siapa lagi yang nak ambil je. Kan? Okey. Cantik background, mestilah. Sekarang ni saya carilah pagi apa. Kita cari tempat-tempat yang cantik sikit. Alhamdulillah pencerahan terbaik, muka mata lain, Kawiruza Setia dari Brunei. Terima kasih banyak. Muhammad Amirul Rashid, saya ni sampai dah ingat dah nama-nama yang follow ni. Mudah-mudahan bagi kekuatan untuk ingat semua. Dan satu hari nanti, bila kita buat reunion lepas PKP besok, mudah-mudahan dapat kita bertemu tuan-tuan puan sekalian. Muhammad Amirul Rashid, terima kasih Ustaz. Semoga ilmu manfaat untuk semua. Terima kasih banyak. Muafakat Johor tu, steady. Logo bendera Johor lah. Cik Mazman Mansur, terima kasih Cik. Follow pagi ni. Hasliza Liza, Waalaikumsalam. Ustaz, nanti saya sambung nanti puasa, insyaAllah. Besok saya pun akan start puasa Senin Khamis Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kau semua dapat manfaat. Azim Muhammad Razali, terbaik topik pagi ni. Gold Prince. Assalamualaikum Ustaz. Dari Brunei Darussalam. Gold Prince. Terima kasih banyak kepada Gold Prince yang main-main putera emas ni. Gold Prince. Bunda dia, Assalamualaikum Ustaz. Salam 10 Syawal ketersingan. Terima kasih sesama. Rozali Aris. Amin. Hasliza. Liza, kesian botol kan Ustaz? Kesian, yalah. Kesian kek botol ke kesian botol? Khadijah Sudi, Assalamualaikum salam. Intan Hafizah, Waalaikumsalam. Juziana Abdul Sattar, Waalaikumsalam. Kuroza motor diseret, lepas tu sambil bagi time saat lagi. Betul? Dia dah langgar, lepas tu dia bawa. Lepas tu bila orang horn dia boleh tunjuk macam ni dekat luar kereta. Nak tunjuk kau hilang akal. Bayanglah tadi, orang tu boleh ambil macam ambil wuduk. Air kencing ni, kencing. Punya hilang, punya teruk bila hilang akal. Lepas tu yang muntah tu, anjing tu jilat dia punya tu. Tak sadar dia tuan. Apa ramai orang yang mabuk tuan bila bangun pagi. Ya ke? Aku dah cakap ke? Aku dah buat ke? Mana hilang akal. Jadi kalau orang minum sengaja menghilangkan akal dia, maka memang haram hukumnya tuan-tuan. Abadan abada sampai bila. Ustaz, kat mana tu Sajuk Mata Manam? Panorama belakang tu macam kampung. Memang kampung pun, kampung mak saya. Najah Adam, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Asliza Liza. Sedih tengok video tu Ustaz. Memang sedih tuan. Dan orang ni tak hilang akal ni.
Assalamualaikum Ustaz, tajuk apa pagi ni? Saya Bojan Husna Una. Pagi ni tajuk kita akal, arak merosakkan akal dan kehidupan. Tu tajuk kita pagi ni. Ni Rozak Nikway. Assalamualaikum Ustaz. Kopiah mana pakai kopiah baru nampak macho Ustaz. Tak, kopiah saya tertinggal tuan-tuan. Nak copek pagi tadi tengah cecik topek tertinggal kopiah saya tuan-tuan. Kena bagi kesedaran bagi yang menyuruh pada semua pasal masyarakat bahayanya arak, betul. Jadi tuan-tuan, ceramah kita pagi ni, kuliah pagi ni, tolong sharekan pada sahabat-sahabat kita lain. Mudah-mudahan mereka faham dengan jelas. Sebab saya kumpulkan semua nas-nas dan orang kata dalil-dalil yang menggambarkan betapa teruknya arak ini, kenapa arak ini diharamkan dan kesannya yang tidak baik kepada masyarakat. Jadi tolong kongsikan pada yang lain. Arak juga merosakkan akhlak manusia, betul. Sabar Daud, terima kasih Ustaz. Sama K Harun, terima kasih. Leli Musa, Ustaz, macam mana pekerja supermarket ada jual arak tu termasuk ke dalam golongan 10 tu? Sebenarnya yang itu ada beza-beza pandangan. Tetapi kita ambil pandangan sebab dia hanya sebahagian kecil sahaja letak kat sana dan dia bukannya nak jual benda tu pun. Ya, jual benda tu. Cuma tinggal lagi kalau boleh elakkan. Ya. Tu sebabnya macam ada satu restoran, saya tak nak sebut lah, ada satu outlet yang 24 jam tu. Outlet 24 jam. Saya tak nak sebut lah, tapi 24 jam lah. Orang selalu beli rokok, beli barang-barang kat sana. Kedai serbaguna nama dia. Saya tak nak sebut kedai apa. Tetapi, tuan-tuan tahulah. Saya tak sebut, tapi tuan-tuan tahulah. Kan, di Malaysia. Dan apabila penduduk persekitaran, saya tak tahulah dulu waktu ketika saya bekerja dulu, saya memang suruh dia orang buat surat. Buat surat kepada pihak majlis pihak berkuasa tempatan supaya mengeluarkan jualan-jualan yang berunsurkan alkohol seperti bir, kan, arak dan sebagainya daripada outlet kedai seberneka tu. Jadi bila dia buat surat, jadi masa tu saya pengarah undang, saya pun mengarahkan kepada ni, keluarkan dalam mesyuarat jawatankuasa lesen supaya mengarahkan kedai tersebut, kedai serbaguna ni, serberneka ni, supaya remove semua barang-barang yang berunsurkan alkohol dan arak ni. Alhamdulillah, tu yang kita lakukan lah. Jadi maknanya kita boleh bantu lah tuan-tuan. Sebenarnya kita kena bersuara lah tuan-tuan. Tu je. Buat surat apa semua. Hasliza boleh nak order. Amboi, bosin nak pagi ni. Apa nak bosin lah. Tak pernah live saya bosin tuan-tuan. Hari ni bosin. Alhamdulillah. Kalau kita tahu itu alkohol sebab dalam manifest ada. Yang betul lah, kita tahu dia ada alkohol. Tetapi yang masuk Puan Jay-Z ni tadi, kalau dalam shipping, kan dia ada manifest, kita ada. Tapi bila kita ada benda tu, ya Allah, aku sebenarnya tak nak terlibat dengan benda ni. Cuma tak apalah, ya Allah, aku cuma jalankan tugas isi kontena tu saja. Kan? Kalau boleh, waktu ketika itu kita minta orang lain yang nguruskan, kita suruh diuruskan. Ya, tu sebabnya. Kang, saya ada Ustaz, ya insyaAllah boleh. InsyaAllah. Kita ramai-ramai buat hashtag khas arak membunuh. Boleh? Saya setuju. Lepas ni saya akan tambahkan dekat dalam hashtag kita, hashtag arak membunuh. Kita semua boleh setuju. Ni cadangan Muhammad Faizal, sahabat kita. Kita letakkan hashtag setiap post kita, arak membunuh. Jauhi arak. Kita buatnya ni lah. Arak merosakkan akal, arak merosakkan kehidupan, arak merosakkan akhlak tadi. Kita boleh ambil. Saya nak susu Ustaz, Era Putrajaya ada stokis tak? Jangan risau, ini pioneer. Siapa saya nak beritahu, semua geng-geng tim kuliah subuh pagi ni, ini produk fresh. Saya dah rasa waktu dekat kilang yang memproses tu, saya sebagai duta dah rasa, saya dah setuju dengan sponsorship yang nak sponsor saya ni. Dah setuju. Dan kepada semua yang follow, saya beritahu, tim kuliah subuh hari ni secara rasminya adalah yang pertama. Malam tadi memang saya postkan secara general. Tetapi saya faham yang kebanyakan yang follow page saya adalah follower tim kuliah subuh Samsul Debat. Jadi tim kuliah subuh Samsul Debat, kena ingat, siapa yang nak jadi stokis, yang nak jadi ejen, hubungi dengan segera sebab anda adalah yang pertama. Maknanya generasi batch yang pertama, insya-Allah. Okey. Kalau kita kojo back ke custom, memang kita tahu agak custom. Yang itu custom ni hanya meluluskan untuk dari segi benda tu kemasukan dia. Bukannya kita menghalalkan, meredakan. Tapi kena ingat, dalam hati kena letak. Kita tak meredakan. Sebab custom dia memastikan barang-barang dari segi keselamatan. Itu saja. Di keselamatan barang-barang. Barang tak selamat, tak dibenarkan masuk. Kan? Itu saja. Jadi dalam hal itu, clearance yang tu orang kata diberikan kelonggaran. Bukan kata kelonggaran macam mana, sebab dia buat tugas dia, semua barang. Bukan termasuk arak apa semua ni semua. Dan dalam undang-undang negara yang membenarkan tu, jadi makna tu undang-undang dia. Jadi kita ikut undang-undang, itu saja. Yeah?
Ustaz sekarang bebas meniaga arak kedai runcit. Itu masalah dia. Itu masalahnya. Ada kedai-kedai runcit sekarang ni dah pandai jual arak. Tu sebab tuan-tuan buat ni saya ajar. Tuan-tuan buat je surat, hantar pada pihak berkuasa. Tuan-tuan ambil sign penduduk-penduduk. InsyaAllah. Okey, Rahmatullah Nadia, Cik Mata tak sabar tunggu t-shirt siap. Zaman Muhammad Masrum. Terbaik Ustaz. Zam Kacung, tak perlu komen gambar bodoh ni banyak-banyak. Gambar apa pula tu? Oh, iyalah gambar tu, gambar yang tadi tu kot Nur Azwida Abdul Samad, gambar tu lah yang orang langgar tu tadi katnya tak payah komen, biarlah dia. Kerja kat shopping komplek ada arak pun kalau boleh dielakkan, betul. Kalau boleh elakkanlah, betul saya cakap. Saya nak t-shirt tu saiz double XL. InsyaAllah. Asyik Ibrahim Ustaz pastikan t-shirt tu lengan panjang tau. InsyaAllah. Tu sebab saya akan ambil data tu dulu. Kalau tuan-tuan dah bagi, tuan-tuan perempuan bagi. Tapi tunggulah. Jangan bagi sekarang. Bila dah siap nanti, saya akan announcekan dalam kuliah subuh tu. Bila dah siap, ni design dia. Jadi siapa nak tolong bagi nama. Lepas tu saiz, alamat. Okey. Tapi bukan free tau. Saya beritahu kos dia. Saya cadangkan kos tu termasuk juga sumbangan berapa ringgit kita akan bagi ke rumah anak yatim tertentu. Setuju atau tidak? Setuju kot Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ceramah pagi ni. Sama Faizal, masih banyak. Kau Razam Biar Tuan nak baju t-shirt insyaAllah. Hazli Azhar boleh Ustaz. Rosla tu saya nak. Juliana Abdul Sattar, kampung mana ni? Kampung Panco Paroi, tempat saya dibesarkan. Ni kampung mak saya. Izwan Ibrahim nak order 2 kotak insyaAllah. Azizah Muhammad Rasul order Ustaz boleh. Umi Jez Bari masih Ustaz. Sama Rambah Bakar, saya nak juga t-shirt tu. Saiz S je. Boleh. Dan Ustaz kalau pakai minyak wangi ada kau macam mana? Itu tak ada masalah. Dia sekarang ni ceritanya yang memabukkan. Ceritanya yang memabukkan. Dan alkohol ni tujuan untuk wangi-wangian. Tak ada masalah. Ustaz ejen Gomeh tak ada kau Ustaz? Gomeh belum ada. Saya dah cakap tadi. Belum ada. Terima Ustaz, maaf nama online tak ada masalah. Tak payah minta okey je. Nanti boleh ulang balik. Terima kasih Encik Azrin. Suilen Azrina Kulit. Semoga Ustaz suka dengan kuliah. Terima kasih. Syed Kamal Syikin. Baba ke sekotak susu kambing. Harga sekotak 40. Dia asal dekat kotak ni RM45 untuk Semenanjung Malaysia. RM50 Sabah Sarawak. Hari ni kita offer RM42 sahaja. RM42 sahaja. RM40. Tapi kalau order lebih daripada satu kotak, kita akan bagi RM40 setiap satu. Maknanya kalau order 2, RM80. Tapi kalau order 1, RM45. Kalau order 3, RM120. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Betul ke? 43. Betul lah. Okey. Ustaz, alhamdulillah saya dah share video pagi ni. Usia cantik dengan hijau sejuk mata dan insyaAllah mengalahkan bau kambing ni Ustaz. Betul. Orang yang minum arak ni bukan bau kambing. Kambing pun tak nak bau kan. Alhamdulillah kat Brunei diharamkan minum arak. Bau arak memang meloyakan. Bagus, alhamdulillah. So, kita kena pastikan. Malaysia pun kena ikut Brunei. Haramkan terus. Banyak cekadaan. Kalau Ustaz jadi PM, apa tanya Ustaz tentang arak Malaysia ni? Saja tanya kalau saya jadi Perdana Menteri, senang saya kata. Haramkan arak tu. Sebab tuan-tuan, macam saya kata tadi lah. Tak ada agama pun yang suka dengan dan merelakan arak ni. Tak ada. Tuan-tuan tanyalah orang perempuan yang lelaki gomah mabuk tu. Ada tak yang gomah? Biasalah, biarlah dia mabuk. Ada? Tak ada. Gila perempuan. Perempuan gila yang benar kan. Lelaki mabuk. Saya jeli subhanallah, Allahu Akbar, bestnya Brunei. Tapi saya cakap tadi, memang takkan lah jadi menteri kan. Alhamdulillah, Brunei Hana Karat untuk dihidang di mana termasuk dalam penerbangan Brunei. Betul? Saya pernah naik Brunei Airlines dan memang orang kata Royal Brunei. Saya dengar Royal Brunei Airlines, saya pernah naik dan memang tak ada dihidangkan arak. Alhamdulillah. Ustaz, cantik t-shirt on tak on dari Pasir Gudang. Saya pun nak cuba susu. Boleh cuba insyaAllah. Ustaz, kalau orang bekerja kat kedai ada jual arak, kira haram ke? Kalau orang kerja kat kedai jual arak, memang haram lah. Sebab kedai memang saya sajalah tuan. Juzana Abdul Sattar, Alhamdulillah. Khairizah Kamarudin. Wah, reunion pakai baju Ustaz mention semalam. Boleh? Kan? Saya kalau ada nanti kita buat, kalau boleh lah kan. Mungkin saya cuba. Saya tak janji tau. Tengok kalau kita boleh buat colour hitam satu, kita buat colour putih satu. Jadi terpulang. Kalau nak dua-dua, cakap je. Latifah Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil Aziza, betul. Alhamdulillah betul. Saya pun sentiasa follow. Terima kasih banyak-banyak. Saya Fazana, berapa harga susu tu? Saya dah sebut tadi Ila Kamilah, Assalamualaikum. Allah dah habis. Siap boleh buat reunion Ustaz. Nak jumpa dengan semua yang dalam Maya ni. Azim Muhammad Razali. Reunion KL Ustaz. Saya nak join juga. Assalamualaikum Ustaz. Asya Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rohani Musnan. Halaliza. Kesian video orang kena langgar Ustaz. Memang kesian. Juziana Abdul Sattar. Reunion ni terbaik. Syida Syila. Assalamualaikum Ustaz. Dari Singapura. Amy Mohni. Waalaikumsalam. Hasan Hazin. Dan selalu share tim kelas subuh Ustaz. Terbaik.
Rahman Ibrahim, Sang Ustaz, pagi ni boleh dapat ikuti kuliah. Maaf Ustaz, tak ada masalah. Nanti jangan lupa tengok balik. Sebab hari ni saya bagi penekanan tentang arak tu. Jadi biar kita faham. Liza Muhasliza, Waalaikumsalam. Tak belakang cantik mengenai bunyi-bunyian. Memang bunyi tak dengar, kan? Bau dengan bunyi sungai ni kalau boleh. Kan? Betul Ustaz, yang kena langgar semuanya orang kita. Betul. Bro, Ustaz, Ustaz tu baru ni kat Ulu Bondo Ustaz. Kat Ulu Bondo, tengoklah dulu. InsyaAllah lah, nanti kita cadang. Tapi saya cadang kita buat dekat Johor. Sebab dekat Johor Bahru, sebab kita sahabat-sahabat kita dari Singapura pun nak join, dan mungkin sahabat kita pada Brunei Darussalam kalau nak ambil flight, dia boleh naik turun dekat airport Senai. InsyaAllah. Baru nampak join, share Ustaz. Sekejap lagi boleh tengok semua insyaAllah. Sa'adah Muhammad Aris. Terima kasih banyak. Ana Rohana Jama. Hasli Aliza. Eva Sarifah. Nosia. Jauh lu bandu nak pergi. Tahu tak apa. Siti Nobai Arifin. Wan Norani, memang Ustaz semalam kau tunjuk video tak berani nak tengok, takut geram berbenar. Saya pun tak tengok yang langgar tu, saya tengok yang dia seret motor tu. Tuan-tuan. Azimah Jali alhamdulillah dapat 2 khair Amin. Assalamualaikum. Fazlin Hafiz, Nurul Arab, Wallahu Ustaz Nabilah Nawawi, Siti Nobaya Arifin. Kedai KK tu ada banyak. Kedai KK tu ada banyak Ustaz. Saya tak sebut kedai mana. Nurul Arab, yarhamkallah. Elok tu Ustaz cadangan tu, betul. Buat surat tuan-tuan. Tuan-tuan yang duduk kat kawasan perumahan tu, buat surat supaya kepada pihak berkuasa tempatan minta remove semua barang-barang hak. Sebab yang masalahnya tuan-tuan, bukan hanya kita tau. Anak-anak kecil yang masuk kedai tu, dia pun nampak, hari ni hari apa? Takut besok dia cuba beli. Kemudian dia mabuk, kemudian dia seronok. Macam lagi susah. Ustaz, boleh saya setuju. Alhamdulillah, ni Rozak ni tahu kedai pun kedai 24 jam, tapi sejak PKP dah tak ada, jadi 24 jam dah. Yalah. Eja Hashim, Kuat Boros, Nuruli Kasman, Juzana Abdul Satta, Koi Rozak, Rahman Munuh, Fazlin Rahim, Salam Ustaz, Sidi Hajrah Khalid. Betul tu. Dulu pernah aitin tanpa sedar ada arak dan kandungan. Kesian anak-anak yang tahu main beli, tak tahu main beli, sepatutnya jangan campur dengan aitin biasa. Betul. Dia masalahnya bir tuan-tuan, dia tak masuk dalam kategori arak. Sebab saya kerja dulu saya tahulah, dia masuk dalam kategori air minuman. Sedangkan dia masuk dia bir tu pun memabukkan kalau minum banyak kan. Tapi maknanya ingat tadi, benda yang boleh memabukkan, minum banyak haram, minum setitik pun haram. Ingat tu. Minum sebotol pun haram, minum seteguk pun haram. Ingat Cik Siti Halijah Ki Harun orang Singapura, macam mana nak order Ustaz? InsyaAllah boleh order, tak ada masalah. Terbaik. Kan? Jadi order aja, bagi tahu. Nanti saya akan bagi tahu. Ni susu kambing yang terbaik. Ustaz, terima kasih betul. Jangan subat dengan arak. Suruh kerajaan batal kalau saya arak. Setuju. Kempen. Azina Burhan, Umi James Bahari. Farida Lebar nak cuba susu kambing. Boleh, tak masalah. Izwan Rahim, sama Ustaz nak order 2 kotak 80. Tak boleh, tak ada masalah. RM280 without cost penghantaran. Hasli Zaliza. Wow, follow SSD Tengku Azhar, Tengku Ibrahim, Masna Haji Harun. Arak merosak akal, arak membunuh. Nita nak beli susu kambing tu ya, area Bangi. Boleh, tak ada masalah. Kalau boleh hantar, silap-silap saya hantar sendiri kat rumah macam. Itu lagi mahal tu. Ni Rozak. Salam saya pun orang Islam bekerja kedai semenikah dan jual arak. Gaji di mana macam mana Ustaz? Tolong menjelaskan. Kalau boleh lah kita elakkanlah. Kedai semenikah tu saya cakap, pakat-pakat dengan kawan-kawan buat surat. Kata ramai sangat orang komplain. Entah orang komplain sebab penjualan arak dekat situ. Dan setuju Nazimah Jali. Hari ini hari lahir saya serta suami, serta ulang tahun perkahwinan ke-13 Ramadan Ustaz. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya salah seorang daripada ahli jemaah kami, Nazimah Jali ni ya Allah, menyambut hari lahirnya ya Allah. Tidak diberitahu pula hari lahir yang ke-berapa, dan suaminya menyambut hari ulang tahun yang ke-13. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Alhamdulillah. Amin. Faizal, Azrin, terima kasih banyak. Azli Zaliza, ni hashtag Ayani Razak, Ifah Sarifah, sambil kerja sambil dengar ceramah. Best, Siti Nobaya Arifin, Siti Mazira, Noli Kasman, Moniza Makmurat, Siti Uzaimah, Hamidah Berkadi, Setuju Singapura Azura, Sakinah Adnan, Nita Nurul, Hazli Aliza. Tuan-tuan, kalau sebut pasal, tapi itu kerja, cari kerja halal, saya tak ada niat, kena ingat. Mana yang boleh kita elakkanlah. Lain lah kalau satu... Orang kata memang kita dah tak ada pilihan lain. Tapi masalahnya kita sentiasa ada pilihan. Rezeki tangan Allah. Apa kita takut? Indah Uzair, Sahabat Daud, setuju. Saya nak. Jajana Khalid, Syed Kamarul Shirin, Azlina Burhan, Sa'di Hadin, Mas Najib Madun, setuju. Hasidah Zaliza. Itulah minyak wangi lain, tahu tak apa. Wan Nuradi belum pernah temu dengan orang minum arak. Saya dah jumpa dah. Bau dia masam, tuan-tuan. Tak apa nak cakap. Dia masam dan busuk, tuan. Cik Syedi Muslimah nak order insyaAllah. Tenang tengok mana rumah. Ni bukan rumah. Ni depan surau kampung mak saya. Kan? Tapi pemandangan ni memang saya pilih yang menenangkan.
Kau nak jelas, jangan layan pendapat yang pembukaan. Betul, Kawi Roza, baik jangan. Betul, pernah naik bas pemandu mabuk, macam nak tercabut nyawa, tahu tak apa. Kuala Lumpur mana dapat stok susu tu, order dengan saya, kita post. Jangan risau. Aku Ustaz cantik background, Roy Brunei mata baik, pembagi sekurangnya berselendang tutup rambut. Betul, dulu tutup sikit, hari ni tutup habis dah. Ustaz, t-shirt tu biarlah American size, insyaAllah. Saya cuba Kawi Roza, Alhamdulillah, Syida Syila, Ustaz Pofin, kalau kau boleh buat solat, boleh bawa solat. Sebab dia ada pembukaan luar, boleh. Untuk orang yang boleh, tak masalah. Itu pun beza-beza pandangan lah. Tapi kita ambil pandangan yang ringan, boleh pakai untuk solat. Liza Muhas Liza, reunion kat JDT. Selamat pagi Ustaz Tukar Ibrahim. Nulia Mak Alwi, saya tengok yang saya motor, orang joget berhenti siap lambai tangan. Tak sampai hati, tengok sampai habis lah. Hazal kalau di Bondo, roket itu roket dengan rumah kau tu, kan? Azudah Abdul Samad. Dengan orang Islam kerja sebenarnya betul. Abdul Rahim Osman, Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi, Kota Singa lain clear. Faizal bakat JB Yahoo boleh balik kampung. Nak Azimah Abdul. Tapi kita tunggu lepas PKP Peminatkan susu insya-Allah boleh order. Hari ni banyak dapat live hari ni. Share je dulu Azim Muhammad Razali kat Kuala Lumpur lah, ibu kota. Nanti kita bincang balik. Nabilah Nawawi pokok pangkalnya arak haram betul. Hanim Rafi. Bila tu Ustaz bakat JB biarlah habis CB ya, sebab saya ni tinggal kat Singapura insya-Allah. Saadin, kita buat surat telah ambil tindakan mencegah mungkar betul. Khususnya ikut arak tu ibu segala maksiat wajib dihapuskan baik Quran. Nabilah Nawawi, Amin, Faizal, Alin, Nail. Ustaz kat KLIA duty free orang Melayu yang jadi cashier jual arak, malu dengan warga asing. Tahu tak apa. Warna ni bertuahnya kalau siapa yang Ustaz hantar susunya boleh selfie lagi. InsyaAllah mana yang boleh saya hantar kat tu saya hantar lah tuan-tuan. Liza Muasliza, arak harang jadah. Ni orang Terengganu ni. Nulia Mama Awal, Ain Nail, kalau Ustaz yang hantar. Saya pun nak beli. JZ, Noli Kasman, Amin. Yang jauh-jauh tu tapet lah tuan. Yang kakak boleh lah. Ali Altin Tani Makno. Terima kasih perkongsian pagi ni. Salam Fitri Mirasal, Ros Nur Raziah, Amir Rabbal Amin, Mat Zaman Muiz dan Wan Noraini boleh selfie. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Pagi ni ramai sekali yang follow kita secara live. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua, termasuk juga penaja kita, sponsorship kita, iaitu susu kami Al-Amr yang menjadikan saya sebagai duta atas kepercayaan, dan saya dah rasa sendiri memang rasanya sangat sedap dan terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan nak order, boleh order. Dan begitu juga personal message, insyaAllah saya akan cuba minta tim saya selesaikan untuk hantar kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan harga offer musim PKP. Daripada 45, kita bagi 42. Dan kalau tuan-tuan lebih daripada satu tuan-tuan order, kita bagi RM40 sahaja setiap satu. Itu sahaja daripada saya. Ingat, arak merosakkan akal dan merosakkan kehidupan. Kita jangan lupa hashtag arak merosakkan akal, hashtag arak merosakkan kehidupan. Dan begitu juga arak ini haram hukum di agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.